Nahas pesawat pejuang terhempas, siasatan perinci akan dilakukan. Jenazah Kapten Muhammad Effendi dikebumikan petang ini. Menjelang hari pengundian, calon-calon pilihan raya umum Dun Melaka giat meneruskan kempen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zamri. Berita wilayah hari ini akan membawakan perkembangan terkini pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka dari studio mini RTM Melaka dan akan melintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kuala Lumpur. Terus setia sejam bersama kami dalam berita wilayah. Perkembangan insiden pesawat pejuang Hawk MK108 milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang terhempas di Pangkalan Udara Butterworth. Jenazah Allahyarham Kapten Muhammad Effendi Bustami telah dibawa keluar dari unit forensik pada pukul 2 petang tadi. Jenazah dijangka akan dibawa ke kampung halamannya di Bandar Muazzam Shah Pahang untuk urusan pengebumian. Manakala Major Muhammad Faris Umar yang menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya kini berada dalam keadaan stabil serta menunjukkan perkembangan positif. Sementara itu, Timbalan Panglima Tentera Udara Lieutenant General Datuk Muhammad Azhar Han Goriman Han ketika ditemui pemberita pagi tadi berkata, siasatan terperinci berhubung insiden akan dilakukan. Investigation and we will give a statement later. TUDM telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menyiasat nahas pesawat pejuang Hawk 108 yang terhempas di Pangkalan Udara Butterworth TUDM malam tadi. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz berkata, siasatan akan dilakukan dalam pelbagai aspek termasuk operasi dan latihan. Laporan awal menunjukkan tidak menjuruskan kepada teknikal. Ini laporan awal tidak menyuruskan kepada teknikal, lebih tertumpu kepada faktor operasi dan latihan. Ini laporan awal. Jadi kita bagilah biar siasatan yang komplit dulu dan baru kita lebih lanjut. Bagaimanapun, beliau berkata adalah terlalu awal untuk membuat keputusan menggantung penggunaan pesawat jenis berkenaan semasa siasatan. Jelasnya kementerian ketika ini turut menumpukan usaha penyaluran bantuan dan menjaga kebajikan kedua-dua juruterbang dan keluarga mereka. Datuk Seri Ikmal Hisham bercakap kepada pemberita selepas penyerahan kotak makanan program Bantu Malaysia di Pangkalan Udara Subang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga juruterbang TUDM Allahyarham Kapten Muhammad Effendi Bustami yang terkorban dalam insiden berkenaan. Turut menzahirkan ucapan takziah Raja Permaisuri Agong Tengku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi catatan di laman Facebook Istana Negara, baginda berdua menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Allahyarham yang disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada Angkatan TUDM dan negara. Baginda berharap seluruh ahli keluarga mangsa tabah berdepan dugaan itu. Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia amat menghargai khidmat bakti dan jasa Allahyarham kepada TUDM dan negara. Baginda turut mendoakan juruterbang TUDM Major Muhammad Faris Umar, 33 tahun, yang mengalami kecederaan dan dirawat di Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang dikurniakan kesembuhan segera.
Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Allahyarham Kapten Muhammad Effendi Bustami yang terkorban dalam insiden pesawat Hawk 108 terhempas di Batu Pulau Pinang malam tadi. Dalam catatan di Facebooknya, Datuk Seri Ismail Sabri mendoakan agar roh Allahyarham dicuci rahmat Allah dan ditempatkan bersama golongan yang beriman. Untuk perkembangan PRU Dun Melaka, terus saja langsung ke studio mini RTM Melaka bersama Ashraf Ishak. Silakan Ashraf. Terima kasih Nurul. Berkempen secara sihat perlu sentiasa diamalkan semua calon dan parti bertanding. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan berkata, kempen norma baru ini menuntut elemen adab, akhlak dan amanah. Tegas beliau, kaedah menyebarkan berita palsu terhadap parti lawan adalah budaya politik lama yang tidak perlu diikuti. Ini saya minta sangat berhentilah daripada menyebarkan fake news ni. Berhentilah daripada menyebarkan berita-berita yang tidak betul. Kita bersaing secara yang sihat, kita tak payahlah duk bertanding dengan cara buat propaganda yang palsu. Ini adalah zaman media sosial. Zaman media baru berkempen dengan cara norma baru. Beliau berharap pengundi tidak mudah percaya dengan sebarang maklumat atau kabar angin sebelum menyemak sumber asal maklumat tersebut. Sementara itu, ditanya mengenai calon Ketua Menteri dari Perikatan Nasional, Datuk Wan Saiful berkata ia akan diumumkan dalam tempoh terdekat oleh pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin. Strategi kita ialah kita memang sengaja tidak mahu mengumumkan awal. Sebab bagi kita, biar kita menang dulu. Dan saya rasa di peringkat kita tak nak dilihat sebagai parti-parti yang tak habis-habis nak jawatan Ketua Menteri itu. Tegas beliau, calon Ketua Menteri bukan fokus utama parti. Tumpuan kini adalah untuk memenangi PRU Dun Melaka. Menjelang hari pengundian Sabtu ini, calon-calon dan parti bertanding terus menggunakan platform media sosial untuk pecutan akhir kempen masing-masing. Kami kongsikan antara kemas kini laman sosial parti bertanding. Barisan Nasional BN menerusi hantaran di Facebook rasmi UMNO Online dilihat rancak memuat naik aktiviti kempen bagi calon-calonnya. Antara yang dimuat naik, program diskusi perdana Barisan Nasional yang menampilkan timbalan pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan dan calon lendu Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Laman Facebook ini juga menjadi platform untuk calon berkongsi manifesto. Laman rasmi Perikatan Nasional PN pula memaparkan berita-berita berkaitan parti manakala aktiviti kempen calon semakin rancak di laman sosial calon sendiri. Facebook rasmi Pakatan Harapan PH juga giat menjalankan kempen bagi calon-calon mereka dengan berkongsi pelbagai hantaran yang dimuat naik calon. Laman rasmi Parti Perikatan Nasional India Muslim Nasional IMAN juga aktif membantu kempen calon tunggalnya iaitu Abdul Aziz Osani Kasim yang bertanding kerusi Dun Macap Jaya. Selain membantu kempen Abdul Aziz, mereka juga turut berkongsi berita semasa dan berita berkenaan COVID-19. Selain kempen di media sosial, calon-calon yang bertanding turut menggunakan kreativiti masing-masing dalam mempromosikan diri. Antara pendekatan menarik adalah menggunakan bas untuk berkempen. Calon Perikatan Nasional PN Dun Sekam Ahmad Bilal Rahaudin menggunakan bas 2 tingkat untuk meraih perhatian pengundi. Ketika ditemui, Ahmad Bilal berkata bas tersebut mempamerkan gambar beliau sekaligus memperkenalkannya sebagai calon PN di kawasan Dun berkenaan. Pergerakan bas sejak 10 hari lalu telah berjaya menarik perhatian penduduk Sekam yang turut mengambil peluang bergambar. Dan kita turun dan di situ juga mendapat menarik. Saya tengok bila kita parking je tu, ramai peniaga-peniaga yang bawa sampah yang ambil gambar. Sudah tentu dia tak simpan gambar tu. Dia akan viralkan, hantar pada. Jadi inilah rantaian-rantaian untuk pergi jauh kita punya kempen tu. Sebab Perikatan Nasional inilah kali pertama kita guna
gunakan logo Perikatan Nasional ni dalam PRN Melaka ni. Dan ini kali pertama digunakan dalam pilihan raya di Semenanjung, di Negeri Melaka ni lah. Jadi memang kita kena promosikan lebih sikit untuk supaya dia dapat mengubah pandangan yang baik. PRU Dun Melaka bukan sahaja gelanggang untuk parti bertanding tetapi juga memberi rezeki bermusim kepada golongan peniaga. Nur Akila Arba'in berkongsi kemeriahan itu. Saksikan. Negara di Negeri Melaka membantu peniaga, khususnya peniaga PKS menjana pendapatan, dan ketika ini juga sedang berlangsung kempen PRU Dewan Undangan Negeri Melaka, dan sudah pasti mereka yang datang ke sini bukan sahaja untuk melancong, malah ada yang sama-sama untuk membantu kempen parti bertanding masing-masing, dan perkara ini sudah pasti membantu peniaga menjana lebih banyak pendapatan, dan ini yang kita panggil sebagai rezeki bermusim. Menjelang hari pengundian Sabtu ini, pemilih yang merantau dijangka pulang bagi menunaikan tanggungjawab. Justru, Melaka akan sesak semula ditambah dengan kehadiran pengunjung ke negeri pelancongan ini. Golongan peniaga, terutamanya PKS, mengakui menerima lebih ramai pelanggan berbanding ketika sempadan negeri mula dibuka. Disebabkan ada kempen di PRN di Melaka pun salah satu sebab juga kehadiran orang luar Melaka tu makin ramai ke negeri Melaka lah. Dan dari segi sales tu memang ada peningkatan, tetapi peningkatan tu ialah untuk kita menanggung selama kita hadapi COVID-19 ni. Memang orang cakap belum betul-betul kukuh lah. Kita nampak peningkatan tu ada. Kalau kita tengok kempen PRU macam untuk minggu ni, memang ramai pelancong yang masuk. Okay, Alhamdulillah ekonomi Melaka makin bertambah baik. Makin lama makin ramai. Sebab apa, daripada sebelum kita buka rentan negeri memang tak ada orang langsung lah. Lepas buka rentan negeri, kita tawar dengan PRU, lagi ramai pelancong masuk. Jentera PRU kan banyak yang masuk sini kan. So far sekarang okey sebab sekarang KP semua dah buka kan, so kita ada banyak pelancongan, so bisnes kita pun dah meningkat lah. Sekarang dah start ramai pelancong datang kat sini, so kita punya bisnes pun dah okey dah. Hari macam hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumaat banyak orang. Hari biasa kurang sikit lah. Ramai juga, ada orang malam banyak orang pergi balik. Melaka Raya penuh. Pelancong sudah bertambah, jadi sudah tak sunyi lagi lah. Tak serupa dengan MCO tu, nampak orang boleh kira. Sekarang sudah nampak ramai dah. Saya agak, kalau boleh dia orang dapat ada punya dari Melaka punya tinggal kat KL ke mana-mana kan, mungkin dia orang pilihan raya dia akan balik. Dan jadi akan sesak balik lah. Perniagaan ada meningkat sedikit lah daripada tak ada kan. Pelancong ada naik sikit. Itu orang korek KL lah, Pening lah, dia ada turun sikit. Belum lagi lah, dia orang belum balik tu. Ada Jonggowot, dia malam lah jalan Jonggowot ada nampak sikit orang. Naik ski baru. Sepanjang tempoh kempen ini, kemeriahan di Melaka bukan lagi hanya pada cuti hujung minggu, tetapi dapat dilihat pada hari-hari biasa. Terus patuhi SOP dan jangan leka agar Melaka tidak menambah statistik positif jangkitan COVID-19. Nur Akila Arba'in, Berita RTM. Bekas Adun Asahan Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan, 65 tahun, meninggal dunia pukul 1.04 tengah hari tadi di Hospital Melaka. Pengesahan dibuat anak Allahyarham Nur Hisham menerusi panggilan telefon. Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffar yang juga bekas Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri positif COVID-19 dan menjalani rawatan di hospital. Jenazah dikebumikan di Asahan. Tiada aktiviti ziarah dibenarkan bagi mengelakkan sebarang jangkitan. Menurut Nur Hisham, ahli keluarganya kini baru selesai menjalani kuarantin. Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffar merupakan pengerusi Kelab Teman Melaka FM. Takziah kami ucapkan kepada keluarga Allahyarham.
Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffar menerusi hantaran di laman Facebooknya. Dalam perkongsian ini, Tan Sri Anwar menyifatkan pemergian Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffar bermaksud hilangnya seorang pemimpin yang banyak berjasa. Allahyarham juga merupakan Ketua UMNO bahagian Alu Gajah. Beberapa calon Barisan Nasional turut membuat hantaran sama selepas menerima kabar duka ini. Antaranya calon Lendu Datuk Sulaiman Mat Ali dan calon Rembia Datuk Muhammad Jailani Khamis. Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dalam hantarannya memaklumkan beliau menganggap Allahyarham sebagai abang sepanjang menceburi dunia politik. Tidak ketinggalan mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham, calon BN bagi kerusi asahan Fairul Nizam Roslan. Beliau turut mengucapkan terima kasih atas jasa Allahyarham sepanjang berkhidmat untuk penduduk asahan. Bagi pengerusi BN Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, pemergian Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffar kehilangan besar kepada Melaka. Semestinya usianya juga telah mengajar kita mengenal bahawa kematangan dalam politik ini boleh kita adaptasi daripada gaya dan pertuturan beliau bersama dengan ahli-ahli politik yang sering merujuk kepada beliau kerana beliau adalah merupakan seorang ahli politik yang paling senior di kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang lepas. Jadi kalau kita berbicara ataupun memintakan pandangan daripada beliau, sememangnya kita akan mendapat satu pandangan yang berbeza dari pandangan-pandangan ahli-ahli politik yang lain. Bahan itu mengakhiri lintas langsung dari studio mini RTM Melaka untuk Berita Wilayah. Kami tinggalkan anda dengan klip pengumuman dan promosi keluar mengundi oleh Jabatan Penerangan Negeri Melaka. Jumpa di Berita Perdana malam ini. Puan-puan, bagi semua pengundi berdaftar bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab anda pada Sabtu ini 20 November 2021. Sebagai peringatan, semak pusat mengundi dan waktu. Baik, kita ke Bumi Kenyalang pula. Majlis Istiadat Penghunian Darjah-Darjah Kebesaran Negeri Sarawak oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud menjadi fokus hari ini. Langsung di studio RTM Kuching kita bersama-sama Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Ya, Nurul. Sebelum itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg akan mempertimbangkan permintaan agar beliau bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Gedong dalam pilihan raya umum PRU Dun Sarawak akan datang. Pertimbangan ini katanya selepas penyandang kerusi Dun Gedong Datuk Narodin Majais menyatakan hasrat untuk bersara daripada arena politik dan tidak mempertahankan kerusi itu pada PRU Dun Sarawak nanti. Timbang lah, saya akan timbang. Dan saya lihat juga Nurdin, bersama dengan Nurdin, kenal Nurdin mau kau satu bangun dengan cepat. Menang katanya lah. Kena daripada peruntukan yang besar juga. Saya timbang
Beliau yang juga pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS berkata beliau belum dapat memberikan keputusan sehingga bertemu dengan penduduk di Dun Satok sambil berharap Datuk Narodin akan terus mempertahankan kerusi itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pecah Tanah Jalan Lubuk Terenggas ke Gedong. Selain Dun Gedong, beliau turut mendapat tawaran untuk bertanding lebih daripada satu kerusi. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud mengurniakan pingat dan darjah kebesaran negeri kepada 103 orang penerima pada Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri Sarawak di Dewan Besar Astana Negeri di Kuching hari ini. Istiadat dimulakan dengan pengurniaan darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang, Johan Bintang Kenyalang JBK kepada dua penerima yang didahului oleh Lieutenant Colonel Besar Muhammad Melintang Abdullah diikuti oleh Kaunselor Suhaili Abang Abu Sami. Istiadat kemudiannya disusuli dengan pengurniaan pingat pentadbiran awam Johan Perkhidmatan Cemerlang JPC kepada dua penerima iaitu Abdul Rahman Sebli Logo, Elias Senusi dan Haji Samad Junai. Sementara itu, bagi pingat pentadbiran awam, pingat Perkhidmatan Cemerlang Emas PPC dianugerahkan kepada seramai 9 penerima. Bagi darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Pegawai Bintang Sarawak PBS dan darjah Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang, Pegawai Bintang Kenyalang PBK masing-masingnya menyaksikan 6 penerima. Pingat pentadbiran awam, pingat Perkhidmatan Bakti PPB diterima oleh 3 penerima manakala seramai 24 penerima bagi darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Ahli Bintang Sarawak ABS. Darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Ahli Bintang Kenyalang ABK seramai 10 orang penerima sementara 13 penerima lagi bagi pingat pentadbiran awam pingat Perkhidmatan Terpuji Gangsa PPT. Istiadat tersebut diakhiri dengan penyampaian darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Bentera Bintang Sarawak BBS kepada 28 orang penerima. Turut hadir isteri Yang di-Pertuan Negeri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib, Menteri Muda Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jarib Susil dan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Jaul Samion. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak SALKRA meluluskan pembayaran dividen berjumlah 60.77 juta ringgit kepada peserta projeknya untuk tahun kewangan 2021. Pengurus besar SALKRA Joseph Blandoi dalam kenyataan medianya berkata jumlah dividen yang diluluskan tersebut dibuat pada mesyuarat lembaga SALKRA yang dipenguruskan oleh pengerusinya Datuk Amar Douglas Ugah Embas semalam. Menurut Joseph, pembayaran dividen tahun ini merekodkan peningkatan sebanyak 80% berbanding 33.1 juta ringgit bagi tahun lepas. Seramai 13,176 peserta akan menerima bayaran dividen berkenaan serta bayaran tersebut akan dibuat dalam 2 peringkat dan dikreditkan terus ke akaun bank peserta. Pembayaran pertama akan dibuat pada Januari tahun depan dan pembayaran kedua pada bulan Julai 2022. Beliau berkata prestasi keseluruhan SALKRA pada tahun lepas banyak dipengaruhi oleh 2 faktor utama iaitu disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan harga minyak sawit. Dalam kenyataan media yang sama, Joseph berkata SALKRA telah membangunkan hampir 27,299 lot tanah setakat 31 Oktober lepas. Daripada jumlah berkenaan, sebanyak 27,198 merupakan lot individu dan selebihnya merupakan lot komunal dengan anggaran keluasan 56,300 hektar dari Lunduk hingga ke Kalaka di bahagian Betong. Ujarnya untuk lot individu sebanyak 21,070 lot telah disukat dengan 17,006 lot telah dikeluarkan surat hak milik tanah manakala 4,004 lot masih dalam pelbagai peringkat pentadbiran. Joseph memaklumkan baki 6,128 lot akan disukat dan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Seorang lelaki berusia 29 tahun ditahan pasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Daerah Mukah kerana disyaki terlibat dengan kegiatan penyalahgunaan dadah. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias memberitahu suspek ditahan dalam satu serbuan di Jalan Kampung Jebungan Mukah pada Isnin lepas.
DSP Muhammad Rizal menjelaskan ketika ditahan, suspek telah mencampakkan satu bungkusan kecil mengandungi dadah jenis metamfetamin seberat 0.53 gram ke atas jalan. Tambahnya, siasatan awal pihak polis mendapati suspek telah terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah jenis syabu sejak tahun 2016 selain mempunyai rekod kesalahan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Pemain alat muzik sapek wanita Malaysia Alina Murang sekali lagi akan mengharumkan nama negara pada Festival of Indigenous and Tribal People Pameran Antarabangsa Dubai 2020. Menurut kenyataan media T. Aratini, Alina akan mempersembahkan lagu ciptaannya menerusi album Sky Songs termasuk lagu tradisi suku kaum Kelabit dan Kenyah di pentas antarabangsa. Kenyataan itu turut memaklumkan Alina turut akan diundang sebagai salah seorang panel bagi perbincangan yang bertajuk The Potency of Our Arts, Film and Music in Maintaining Community Cohesion bersama beberapa artis orang asal dari Kanada, Revan Kanaktata dan penerima anugerah NZ Women of Influence 2020, Tupe Solomon Tanwai. T. Aratini merupakan festival pribumi dan orang asal yang julung kali diadakan di acara antarabangsa bertujuan menghubungkan masyarakat pribumi yang akan berlangsung bermula hari ini hingga Jumaat. Dengan itu, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Terima kasih Vanessa di atas perkembangan itu. Sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ke Jabatan Meteorologi bagi mendapatkan laporan cuaca bersama pegawainya Atikah Marziah Mukhtar. Silakan Atikah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelompok awan aktif masih lagi terbentuk terutamanya melibatkan bahagian utara serta selatan semenanjung pada ketika ini, juga sedikit melibatkan di beberapa bahagian di negeri Sabah dan juga Sarawak. Selain itu, turut dicerap terdapat kelompok awan membawa hujan di sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan yang masih lagi berpotensi untuk bergerak memasuki kawasan utara negeri Kelantan serta di sekitar bahagian utara semenanjung yang boleh menyebabkan kesan keadaan cuaca yang lebih lama di sekitar kawasan yang tersebut. Melalui paparan imej gemar radar semasa juga, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribu petir sejak dari awal petang tadi masih lagi sedang berlaku di beberapa daerah melibatkan negeri Kedah dan juga Perlis serta melibatkan negeri Pahang, negeri Sembilan dan juga Johor yang masih lagi dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap ketika ini lebih tertumpu di sekitar bahagian barat dan juga utara negeri Sarawak serta sedikit melibatkan bahagian pantai barat negeri Sabah yang dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Untuk keadaan cuaca pada malam nanti pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap berpotensi untuk berterusan berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Kelantan serta di kawasan utara semenanjung. Keadaan cuaca ini dijangkakan akan lebih meningkat intensitinya pada malam nanti. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca dijangka akan beransur reda kecuali melibatkan bahagian pedalaman dan juga sandakan negeri Sabah yang masih lagi berpotensi untuk menerima keadaan hujan pada malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
saudara kita beralih ke Sabah. Antara tumpuan negeri di bawah payu Datuk Muhyiddin Ketapi kekal sebagai adun segama. Langsung bersama Konstantin Palawan di Kota Kinabalu. Silakan Konstantin. Baik Nurul, Datuk Muhyiddin Ketapi kekal Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Segama walaupun bertindak keluar daripada Parti Warisan Sabah Warisan Oktober lalu. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Kadzim M. Yahya yang mengesahkan demikian berkata beliau telah meneliti dokumen-dokumen berkaitan perkara tersebut. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Kadzim berkata pada 30 Oktober lalu, satu email diterima daripada Datuk Muhyiddin iaitu surat dan dokumen membatalkan semua aku janji yang ditandatangani dengan warisan sebelum pilihan raya negeri tahun lalu. Manakala pada 1 November, beliau menerima surat daripada sebuah firma guaman yang mengaku bertindak bagi pihak Datuk Muhyiddin menyatakan peletakan jawatan beliau sebagai adun segama. Bagaimanapun, pada 2 November, Pejabat Dun Sabah telah menerima akuan berkanun daripada Datuk Muhyiddin yang dengan jelas menyatakan beliau tidak pernah meletakkan jawatan sebagai adun dan menafikan melantik mana-mana firma guaman. Saya menerima bahawa perakuan daripada Datuk Muhyiddin Ketapi bahawa beliau tidak menandatangani surat peletakan jawatan itu dan surat peletakan jawatan itu adalah satu surat peletakan jawatan yang ditandatangani tanpa tarikh dan berasaskan undang-undang yang ada sebelum ini. Surat peletakan sebagai adun itu adalah tidak sah. Datuk Muhyiddin mengumumkan keluar daripada warisan dan menjadi wakil rakyat bebas yang menyokong Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah pada 30 Oktober lalu. Beliau yang juga ahli Parlimen Lahad Datu menjadi pemimpin ketiga warisan yang meninggalkan parti itu selepas adun sebatik Hassan Egani Pangeran Amir dan adun Sindomin Datuk Dr. Yusof Yaakob. Isu kenaikan harga barangan binaan perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan kelangsungan industri pembinaan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Muhammad Hamsan Awang Supain berharap Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dapat meneliti permasalahan berkenaan seterusnya mencari alternatif terbaik untuk membantu kontraktor tempatan. Langkah tersebut juga bagi membolehkan perancangan pembangunan yang dilaksana kerajaan negeri dan persekutuan dapat dijalankan mengikut spesifikasi dan tempoh ditetapkan. Mungkin kita boleh bawa ke atasan lah untuk kita bincang macam mana cara kerajaan negeri dan persekutuan membantu para kontraktor yang memang kita memerlukan tolongan daripada mereka lah. Sebab mereka juga penting dalam menjana pembangunan negara ini. Akhirannya masyarakat atau rakyat itu sendiri yang menikmati dia punya faedah lah. Hamsan bercakap dalam sidang media selepas meresmikan seminar libat urus penggiat industri pembinaan CIDB di Sandakan. Dalam pada itu, beliau yakin penggiat industri di daerah ini mampu berdepan serta mengurus perubahan akibat impak pandemik dengan meningkatkan tahap kompetensi. Dalam masa sama, mereka diingatkan agar mengamalkan etika dan integriti bagi membolehkan pembangunan yang seimbang. Sebanyak 120 sekolah menerima anugerah kecemerlangan pengurusan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam JAHINS. Penerima terdiri daripada 105 sekolah agama negeri SAN dan 15 tadika JAHINS yang mempamerkan pengurusan PDPR terbaik tahun ini di samping memberi penghargaan kepada murid yang aktif. Para penerima yang ditemui memberitahu meskipun berdepan pelbagai cabaran ekoran penularan pandemik, namun objektif utama adalah memastikan murid tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Alhamdulillah, dengan anugerah sebegini sedikit sebanyak memberi semangat kepada saya dan sekaligus kepada rakan-rakan yang lain. Ini kerana dengan adanya anugerah-anugerah begini boleh bangkitkan lagi semangat guru itu untuk melahirkan idea-idea untuk melahirkan murid-murid yang lebih cemerlang. PDPR ni merupakan satu cabaran pada guru-guru sekolah saya sendiri, yang mana sekolah saya ini bukan sekolah di bandar. Kami di pihak sekolah, guru-guru amat mengambil perhatian kepada murid-murid yang tidak mempunyai talian internet yang baik.
Jadi kami mengedarkan modul-modul juga. Mereka ditemui RTM selepas Majlis Anugerah Kecemerlangan PDPR SAN dan Tadika Jahins di Kota Kinabalu. Penyampaian disempurnakan Pengarah Jahins, Datuk Saifuzaman Sanggul. Kita mahu pendidikan ini, agama ini juga berjalan dengan baik, dan saya nak ucapkan kepada pegawai-pegawai dan juga guru-guru yang turut sama terlibat memastikan semua pendidikan dalam subjek di sekolah agama negeri dan tadika ini berjalan dengan lancar. Amat menghargai dan memberikan penghargaan kepada guru-guru kita ni, walaupun cabarannya agak terlalu kuat, iaitu mungkin ada di antara anak-anak kita ni yang berada di pedalaman dan sebagainya, jauh daripada capaian internet kan. Tapi guru-guru ni berusaha aja untuk menyampaikan pengajaran tu macam berbagai cara. Antara anugerah disampaikan ialah anugerah PDPR Sekolah Terbaik dan anugerah aktif PDPR Murid Terbaik. Pemantapan ilmu agama termasuk aspek pengurusan jenazah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ia seiring dengan syariat Islam yang mewajibkan pelaksanaannya dijalankan mengikut tata cara yang betul. Kira-kira 50 penduduk kampung Sungai Apas menyertai kursus pengurusan jenazah anjuran Masjid Nurul Awal dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Sungai Apas. Kursus ini dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas yang juga Pembantu Menteri Keuangan Datu Nizam Abu Bakar Titingan. Satu program yang cukup memberi manfaat dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Islam, khususnya di dalam kita mengendalikan pengurusan jenazah. Seperti mana kita semua sedia maklum bahawa hukum pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah, bermakna mesti ada segolongan atau sekelompok masyarakat di kampung itu yang faham dan yang tahu. Datu Nizam turut memuji penganjur program kerana dapat melaksanakannya mengikut prosedur operasi standard SOP bagi mengelak penularan pandemik. Sekian paparan dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Palawan. Bersama-sama kita kekang penularan pandemik, patuhi SOP, lakukan kawalan kendiri. Kembali bersama Nurul di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Konstantin. Baik saudara, kita beralih ke perkembangan ibu negara. Kita beralih ke perkembangan ibu negara. Antara fokus akan dibawakan Taman Rekreasi Air Tawar pertama buatan Malaysia yang terbesar bakal dibuka kepada pengunjung bulan depan. Perkembangan ibu kota kita bersama-sama Suhil Muhammad Noor. Silakan Suhil. Terima kasih Nurul. Taman Rekreasi Air Tawar pertama buatan Malaysia yang terbesar, Taman Wetland di Putrajaya bakal menjadi tumpuan pelancong. Menurut Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain, taman seluas 138 hektar itu bakal siap sepenuhnya bulan ini. Tambah beliau, Taman Wetland yang akan menjadi tarikan untuk aktiviti pada waktu malam. Dalam Glow at Wetland ni kita akan menempatkan 10 buah glamping dan selain daripada glamping kita juga menyediakan tapak-tapak perkhemahan yang mana penggemar outdoor boleh menggunakan tapak perkhemahan untuk mendirikan kemah-kemah dan untuk menjadikan tempat ini lebih menarik. Kawasan yang seluas 6 ekar ni dalam fasa 1 kita menyediakan aktiviti-aktiviti untuk semua peringkat umur. Tambahnya, selain menyediakan fasiliti bagi aktiviti perkhemahan, aktiviti ATV dan aktiviti berjalan malam, pelbagai aktiviti lain juga boleh dijalankan. Taman Wetland akan dibuka semula kepada orang ramai pada awal bulan Disember.
inisiatif memperkenal lokasi-lokasi menarik negara. Pusat Pelancongan Malaysia, MATIC, di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya memberi sokongan penganjuran konvoi klub-klub pemotoran menjelajah negara. Menurut pengarah MATIC, Rudi Riwan Syukaimi, terdapat banyak kelab pemotoran menggunakan MATIC sebagai lokasi memulakan konvoi bagi aktiviti CSR mereka. Saya pasti terdapat kelab-kelab lain juga di Malaysia yang akan membuat ataupun menganjurkan konvoi, dan ini salah satu juga inisiatif yang bagus, untuk memperkenalkan tempat yang mungkin tidak pernah dilawati oleh rakyat Malaysia. Salah satu usaha yang bagus untuk merancangkan kembali industri pelancongan domestik. Bagi pengerusi Kelab Motor DZ Bikers, Dato' Abdul Manan Muin, pihaknya sentiasa bekerjasama dengan MATIC bagi tujuan pelancongan domestik. Misi DZ Bikers kali ini adalah membantu merancangkan kembali sektor pelancongan yang terjejas sejak penularan COVID-19. Satu tujuan kita kerana banyak ahli-ahli kita dari pemotoran motor besar start untuk kita beriadah semula lah, dan juga CSR kepada yang memerlukan. DZ Bikers kali ini berkonvoi mengagihkan bantuan makanan asas kepada asnaf di sekitar Johor Bahru. Aktiviti yang sebelum ini sebagai pengerat hubungan antara penduduk kini menjadi ruang menambah pendapatan. Malahan usaha itu juga mula menerima pengiktirafan daripada pelbagai pihak yang mahu melihat kebun tanaman itu diperluaskan. Ikuti laporan selanjutnya, Kebun Kejiranan Bandar Perumahan Awam PA Seri Perlis 2 bersama wartawan Nurul Husna Bukhari. Bermula sebagai simbol muafakat dan diusahakan pada tahun 2014, projek ini bukan sekadar menjimatkan belanja dapur, sebaliknya menjana pendapatan sampingan sehingga RM400 sebulan. Macam saya sendirilah, warga Pencen. Jadi saya dapat mengisi masa saya tu di kebun. Yang kedua, makna hasil-hasil yang kita dapat ni, kita dapat menjana pendapatan kita. Menurut pengerusi kebun komuniti Muhammad Aziz Yahya, pihaknya menerima peruntukan di bawah pakej jana semula ekonomi negara penjana bernilai RM50,000 bagi projek pertanian bandar. Kita sedang berusaha mendapatkan khidmat, nasihat dan juga bantuan daripada pihak PBT dan juga Jabatan Pertanian untuk memikirkan kebun yang lebih mendatangkan hasil yang banyak. Itu salah satunya ialah kita akan buat rak bertingkat lah menggunakan sistem irigasi. Kesihatan makcik, mata jadi terang, kesihatan makcik tak ada penyakit, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, belanja dapur pun boleh dikurangkan belanja dapur, pendapatan makcik pun alhamdulillah jual sayur yang kita tanam tu kan. Masih keluar sikit lah badan, masa peluh dah keluar tu kan. Tak ada kalau duduk aja lemah juga, kalau peluh tu dah keluar, andun sikit. Tanaman termasuk cili, kobis, kucai dan pegaga bukan sahaja mengindahkan lanskap perumahan ini, malah mewujudkan komuniti petani moden atau kebun bandar di tengah kesibukan kehidupan warga kota. Tanaman yang diusahakan sejak 6 tahun lalu di tanah kebiar sekitar Perumahan Awam Flat Seri Perlis ini tidak sekadar dijadikan sebagai salah satu daripada sumber vitamin tambahan kepada penduduk sekitar, namun ia juga kini dimanfaatkan sepenuhnya sebagai salah satu daripada sumber pendapatan penduduk. Saya Siti Nurul Husna Bukhari untuk Berita RTM. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan ibu kota. Kita kembali bersama Sama Nurul. Terima kasih, Suhail.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mencemar duli berangkat meninjau rumah baru milik Asnaf dan menghuniakan sumbangan kepada 5 keluarga di Pekan Pahang. Baginda yang tiba kira-kira pukul 10.45 pagi di Kampung Permatang Pauh mandu sendiri kenderaan pacuan 4 roda ke Kampung Parit Dalam dan Kampung Padang Polo. Baginda menyantuni setiap keluarga berkenaan selain meninjau pembinaan rumah baru yang dikelola syarikat Platinum Victory Sundaram Berhad menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat itu dengan peruntukan RM2 juta bagi proses baik pulih rumah. Salah seorang penerima, Said Muhammad Arifin Said Husin, rasa bersyukur apabila kediamannya yang usang telah dibaik pulih. Alhamdulillah atas rumah kurnia tuanku ni daripada rumah yang lama dapat rumah yang baru. Rasa dia bersyukur Alhamdulillah sungguh. Jadi saya nak mengucapkan menunjuk terima kasih atas tuanku. Bagi Mustafa Kasim, beliau turut bersyukur apabila berpeluang menikmati sebuah rumah yang lebih selesa di hari tua. Jadi ini Alhamdulillah lah Jabatan Mu'id, Jabatan Agama Islam Pahang bantu saya kan. Bantu saya. Lepas tu kali yang pertama. Kali yang kedua pula buat yang baru ni batu depan ni. Itu dia titah Kepala Duli Agong. Kepala Duli yang Datuk Agong. Titah dia buat rumah batu ni. Dan anak-anak dia pun pernah ikat bata dekat sini. Pemangku raja. Seramai 594 pekerja di Kelantan memperoleh manfaat di bawah sistem insuran pekerjaan SIP melibatkan jumlah keseluruhan pembayaran faedah RM4 juta. Kesemua penerima termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan ketika pandemik COVID-19 bagi tempoh Januari hingga September tahun ini. Menurut Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Kelantan, Nora Yaakob, pembayaran faedah itu bagi tujuan kelangsungan hidup penerima dalam mengurangkan bebanan yang terpaksa ditanggung. Untuk makluman, faedah SIP tahun lepas kita dah bayar 7 juta perbelanjaannya, dan untuk tahun ini kita bayar dah 4 juta. Dan untuk Akta 4 tadi kita dah bayar dalam 6.6 juta. Caroman itu sangat-sangat penting. Ya, terutamanya apabila berlaku pandemik macam ni, bila kita dah kehilangan pekerjaan, kita tak bayar pula SIP, kita tak tahu nak tuju ke mana. Kalau tuju ke Perkeso pun tak boleh nak buat apa kalau tak ada caroman tersebut lah. Bagaimanapun, beliau sedikit duka cita kerana masih ramai majikan atau individu di negeri itu mengambil sikap sambil lewa dan enggan mencarum SIP biarpun mengetahui pelbagai faedah bakal diterima. Justru Perkeso Negeri terus mempergiat kempen promosi kepentingan mencarum SIP sama ada melalui media sosial atau ceramah secara bersemuka melibatkan pelbagai kelompok masyarakat. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyampaian cek bayaran Elan Mencari Pekerjaan EMP dan lawatan dari rakan SIP prihatin Perkeso di Kampung Paya Bemban, Kota Baru. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Mas Rohani Ibrahim. Polis Kelantan melupuskan pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM55 juta membabitkan 1,952 kertas siasatan. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiqin Mahmad berkata pelupusan melibatkan 11 jenis dadah yang merupakan kes sudah selesai pembicaraan sejak 2007 hingga 2021. Pelupusan barang Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Kelantan itu akan dilakukan kontraktor bertauliah dan profesional yang dilantik di Bukit Pelandung Negeri Sembilan esok dengan kos RM33,000. Telah pun berjaya menangkap sejumlah 8,230 kes dadah dalam pelbagai kategori yang melibatkan 10,373 tangkapan. Jadi Januari sehingga Oktober, yang mana melibatkan nilai rampasan keseluruhan ialah 52.2 juta.
Selain itu, 6 sindiket berjaya dibanteras dari Januari hingga Oktober tahun ini dengan tangkapan seramai 17 orang yang rata-ratanya adalah warga tempatan. Beliau ditemui pada sidang media pelepasan barang kes dadah di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan. Komuniti nelayan tempatan memain peranan penting dalam membanteras jenayah rentas sempadan di PRN Johor. Kerjasama mereka bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Johor terbukti berhasil dengan peningkatan tangkapan berkaitan dadah sepanjang tahun ini. Pengarah Maritim Johor Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, hubungan baik tersebut akan terus diperkasa menerusi Op Redback bersama Australian Border Force. Setakat ini kerjasama yang diberikan amat baik dan kita harapkan mudah-mudahan kerjasama antara IPMM bersama dengan Australia Border Force dan juga komuniti maritim di Malaysia, khususnya di negeri Johor ini, akan berterusan. From maritime crime and people smuggling, the smuggling of illicit drugs, illegal fishing, these are the things that are very important to both of our countries. Selain menyalurkan maklumat, komuniti nelayan juga bertindak membantu pihak berkuasa menjalankan kerja mencari dan menyelamat di PRN negara. Mereka ditemui selepas menyampaikan bantuan makanan asas dan jaket keselamatan kepada penduduk kampung Pungut Laut Senggarang Batu Pahat. Nama seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun disenaraikan dalam Malaysia Book of Records MBOR apabila menjadi penyumbang termuda Yayasan Sultan Ibrahim Johor. Krish Harun Nair menyumbang RM7,000 kepada yayasan berkenaan hasil jualan buku penulisannya bertajuk The Mysterious War to Dirty. Pencapaian tersebut direkodkan sebagai jumlah tertinggi sumbangan kepada yayasan melalui jualan buku oleh seorang kanak-kanak. Siap menulis cerita tu, dia yang bagi idea tu. Dia tanya saya, mak boleh tak sell this book, jual buku ni. So mula-mula saya pun terfikir during pandemic ni susah juga kan. Lepas tu saya cakap okay lah, we try. So kami just spread the words dengan kawan-kawan, cikgu-cikgu. So kebetulan memang mendapat sokongan daripada ramai lah. So mendapat kutipan dekat RM7,000 Malaysia lah. I feel very proud of myself for being in the Book of Records, and I'm very grateful that they allowed me to go put my name in the Book of Records. Pengiktirafan disampaikan perunding rekod kanan MBOR Edwin Tiong Chin dan eksekutif kanan Muhammad Nazrul Nafizi. Pelajar Sunway International School Sunway Iskandar itu kini dalam usaha menyiapkan buku keduanya, Pillar and the Golden Sword, dengan kutipan jualan sesasarkan untuk disumbangkan kepada kanak-anak yatim piatu COVID-19. Hari keempat sidang Dewan Undangan Negeri Dun Kedah, sebuah pasukan khas dibentuk Kerajaan Negeri bersama Jabatan Kerja Raya JKR bagi memantau dan memastikan kesemua 5 projek loji rawatan air LRA di negeri itu berjalan lebih cepat dan lancar. Ini termasuk kerja-kerja pengambilan tanah yang mengalami kelewatan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Esko Kerajaan Raya Bekalan Air dan Sumber Air, Pengairan dan Saliran Tenaga Negeri Datuk Suraya Yaakob berkata, kerajaan negeri kini sedang berusaha untuk mempercepat semula projek yang tertangguh. Proses pinjaman itu bermula pada Jun tahun 2021 ini baru ditukar sebagai grant. Kita berani kerana kita nak buat untuk rakyat. Jadi kita berharap semua ahli-ahli adun
bagi rakyat, pemimpin di bawah sana semua faham bahawa kita ingin laksanakan dan berikan benda yang terbaik untuk rakyat. Bukan nak susahkan dan bukan nak cari salah. Beliau berkata Kerajaan Persekutuan telah meluluskan pembiayaan 4 projek menaik taraf LRA secara geran susulan penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air. Loji terbabit ialah LRA Jenin Baru, LRA Bukit Selambau, LRA Sungai Limau dan LRA Lubuk Buntar. Peruntukan yang diterima oleh Kerajaan Negeri berdasarkan jumlah tuntutan bagi pelaksanaan projek yang diluluskan Kementerian Kewangan sebanyak 24.69 juta ringgit. Berselindung di sebalik pekerjaan sebagai pencuci kereta, seorang lelaki tempatan ditahan polis kerana mengedar dadah. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pulau Pinang SCP Mustafa Kamal Ghani Abdullah berkata, suspek lelaki berusia 37 tahun yang juga positif dadah itu dipercayai terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah jenis ganja, syabu dan heroin untuk pasaran tempatan. Jadi mengedarkan dadah ni dia dah dapat. Dia ni mengedarkan kepada pihak penegak-penegak di sekitar Pulau Pinang lah, tempatan lah. Dia menerima dadah daripada sindiket yang lain dan dia menjualnya pula. Dia pecahkan dan dia juga turut bertindak sebagai supplier kepada yang lain juga. Dia memang kerja cuci kereta lah, memang kerja dia. Pencuci kereta, dia bukan pengusaha cuci kereta, dia pencuci kereta. Hasil 2 serbuan di seberang Perai Tengah dan seberang Jaya, polis berjaya merampas dadah pelbagai jenis dan nilai keseluruhan RM146,774. Hasil disikam mendapati aktiviti pengedaran dadah berkenaan telah bergiat aktif sejak awal Jun 2021. 28 pemain telah disenarai oleh Ketua Jurulatih Kebangsaan Tan Jing Ho untuk menyertai kem latihan pusat skuad Harimau Malaya bermula pada 22 November ini sebagai persiapan menghadapi Piala Suzuki AFF 2020 di Singapura dari 5 Disember 2021 hingga 1 Januari 2022. Dan daripada jumlah tersebut, 7 muka baru turut dipanggil dalam pemilihan tersebut. 7 muka baru tersebut ialah Luqman Hakim, Muhammad Fayyad Zulkifli Amin, Muhammad Arif Fazilah Abu Bakar, Muhammad Faizal Abdul Halim, Kentin Ching Junho, Muhammad Azri Abdul Ghani dan Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi. Dari segi keseluruhannya kami rasa kita ada mix yang terbaik dari segi pemain-pemain sini, contoh macam Aidil, Afed dan juga dia tiga pemain paling senior dalam tim dan apa dengan pemain-pemain muda, dan kita rasa kita mampu memberi satu tentangan yang terbaik dalam kempen Piala Suzuki kali ini. Tambah Cheng Ho, pemain yang berpengkalan di luar negara akan bersama skuad kebangsaan di Singapura pada 3 Disember ini. Cheng Ho hanya akan menyenaraikan seramai 24 pemain untuk skuad akhir ke Piala Suzuki FFF 2020. Baik saudara, berita wilayah edisi 17 November berakhir di sini. Keluarga Malaysia kekal amalkan kawalan kendiri dan patuhi SOP walaupun anda berada di mana-mana. Yang sahih di berita RTM, saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan salam hormat.